Saya ada beberapa perkara yang ingin disebut. Pertama, di bawah B23 pengurusan tanah 020000. Walaupun urusan tanah ini adalah urusan negeri, tetapi di peringkat kementerian ada juga kawalan atau sekurang-kurangnya data tentang pelaksanaan atau pengurusan tanah di peringkat semua negeri di Malaysia. Saya hanya ingin tahu kedudukan tanah Rizab Melayu di seluruh negeri, seluruh negara. Di tiap-tiap negeri, mengikut negeri-negeri, bagaimana kedudukan tanah Rizab Melayu ini. Akhir-akhir ini berapa banyak untuk tiap-tiap negeri. Jika dibandingkan daripada masa merdeka dahulu atau 10 tahun dahulu, adakah ia semakin berkurangan? Dan apakah perancangan kita? Adakah kita ingin untuk mengekalkan tanah Rizab Melayu ini, atau apakah perancangan seterusnya sehingga mendapatkan sedikit pendirian daripada pihak kerajaan tentang tanah-tanah Rizab Melayu ini? Itu yang pertama. Perkara yang kedua ialah di bawah 05000 perhutanan. Saya bersama dengan Greek lah juga. Di Kelantan ini kita ada kawasan hutan yang agak luas, lebih daripada 40% negeri Kelantan adalah hutan. Dan kita merasakan bahawa pengurusan hutan ini ada masalah di semua tempat, termasuklah di negeri saya. Di sini saya rasa mungkin penguatkuasaan, saya rasa itulah masalah yang paling besar dalam pengurusan hutan ini. Dan juga kita tahu bahawa mereka-mereka mencuba hutang ini, sama ada daripada syarikat atau daripada persendirian, mereka sanggup membayar rasuah dan sebagainya. Dan di sinilah tempat yang paling subur, kalau negeri saya, tempat yang paling subur untuk berlakunya penyelewengan, penipuan, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Jadi apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kawasan hutan kita ini dijaga baik, diurus dengan baik di peringkat pusat lah. Di peringkat negeri, Alhamdulillah, Kelantan kita cuba sedaya upaya. Tetapi kalau tidak mendapat kerjasama dan juga sokongan yang lebih daripada pusat, saya rasa usaha itu tidak mungkin akan berjaya juga. Jadi saya ingin tahu berapa luaskah kawasan hutan kekal yang ada di negeri Kelantan sekarang ini mengikut data yang ada pada pihak kerajaan pusat, dan adakah perbincangan itu diteruskan dengan kerajaan ini supaya memastikan supaya kawasan-kawasan ini tidak dikurangkan sedikit pun. Jadi kerjasama itu saya rasa di antara bagaimana yang dicanangkan oleh Greek dan rakan-rakan yang lain itu saya amat menyokong sekali. Baik, seterusnya perkara yang ketiga ialah tentang alam sekitar, sedikit tentang alam sekitar. Yang masyhur di Kelantan, kawasan yang banyak perlu kawalan daripada Jabatan Alam Sekitar ialah di kawasan lodging. Inilah kawasan tanah tinggi, tetapi pembangunan cukup cepat kerana di sanalah banyak pembangunan tanah tinggi berlaku untuk tanaman sayur-sayuran dan bunga-bunga dan macam-macam lagi lah. Yang mana pengawasan ini kita tahu perlu dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar. Saya ingin tahu berapa ramai penguat kuasa alam sekitar yang ada di kawasan itu untuk memastikan bahawa pembangunan di situ berlaku dengan cara lestari. Kalau kita tahu masalahnya nanti ialah akan dirasai di bawah sana sampai di Kota Baru, banjir besar dan sebagainya. Mungkin sumbangan daripada pembangunan yang tidak terkawal yang berlaku di tanah tinggi seperti di kawasan lodging ini. Jadi berapa ramaikah penguatkuasa yang ada di sana? Saya dengar tak cukup bilangan. Tak cukup bilangan, dan seterusnya. Apakah tindakan-tindakan setakat ini dalam masa katakan 5 atau 10 tahun ini, daripada 5 tahun sampai ke sekarang, berapa banyakkah compound yang diberikan atau warning yang diberikan, atau berapa banyakkah denda yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar? Tindakan-tindakan yang dilakukan di kawasan ini berapa banyak dalam masa 5 tahun ini? Kalau ada figures-nya itu, atau kalau tak ada langsung, itu menunjukkan bahawa tidak ada sesuatu kawalan yang berlaku di kawasan ini, dan yang kesiannya ialah kita semua. Yang seterusnya tentang di bawah B230800 atau
di bawah P23 15300 mengorek sungai. Di kawasan saya di Laguna Semerak ini banyak penternak ikan air payau yang mana mereka bergantung mata pencaharian mereka daripada sungai Semerak ini. Tetapi apa yang berlaku pada sungai Semerak ialah muaranya telah tertutup. Dan kebanyakan sungai air yang mengalir situ terpaksa melalui keluar masuk melalui terusan Tok Bali. Jadi ini menyebabkan perjalanan air yang tidak bagus di sana yang perlu kepada suatu usaha dilakukan oleh pihak alam sekitar atau perikanan atau siapa saja untuk mengorek semula kuala Sungai Semerak supaya air daripada laut itu dapat masuk dan air-air yang tidak berapa sihat daripada sungai ini dapat keluar ke laut. Dan ini boleh membantu penternakan atau usaha-usaha penternakan ikan aquaculture di situ. Ya, betul. Jadi apakah ada perancangan di pihak kementerian untuk membantu mengorek Sungai Semerak itu? Itu saja, terima kasih. Yang kedua. Lepas